tips bila buat kek ni lah. Bila kita pukul, kita tak boleh mengharapkan pada kita punya mixer. So kita kena kita punya spatula untuk kita kaut bahagian bawah supaya bahagian bawah tu rasa yang takkan pernah bisa ku ungkapkan, dan bila tanpa kata saat ku ungkap semua rasa. Dan bila esok kita akan bertemu kembali, masih tak ada ruang di dalam hatimu untuk cinta yang pernah dikau miliki untuk selama-lamanya. Dan bila esok kita akan bertemu kembali, masihkah ada waktu untuk mencinta dirimu, untuk bisa yang pernah kita miliki untuk selama-lamanya. Mungkinkah esok kita akan bertemu kembali, masihkah ada ruang di dalam hatiku untuk cinta yang pernah dikau miliki untuk selama-lamanya. Dan bila esok kita akan bertemu kembali, masihkah ada ruang di dalam hatimu untuk cinta yang pernah dikau miliki untuk selama-lamanya. Baik, itu dia persembahan yang sangat-sangat mengusik jiwa lah dimulakan oleh Trio Akustika yang bersama dengan kami untuk malam ketiga pada minggu ini. Minggu kedua Sembang Sahur bertemankan kami bertiga, saya Hanif Miswan, Irin Putri dan juga Dai Adam. Penampilan pertama untuk musim ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi Dan pada hari ini, 7 Mei 2020, Sembang Sahur membincangkan antara topik yang cukup menarik juga yang boleh kita cukup kenalah dengan situasi PKP sekarang ini, iaitu mengenai jasa dikenang. Biasanya kalau orang kata kalau macam Hari Ibu, orang mengenang jasa ibu kepada kita. Hari Pahlawan, kita mengenang jasa mereka-mereka yang telah mungkin terkorban di medan perang dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita pun sebenarnya sedang berperang dengan untuk melawan COVID-19 dan kita punya frontliners semua pun sedang berjuang sekarang ini. Inilah jasa mereka yang kita nak kenangkan sebenarnya. Betul. Ada mungkin boleh mulakan dengan sedikit pengenalan lah, sebab sekarang ni dengan perjuangan frontliners, dengan mereka yang telah pun kehilangan insan tersayang kerana pandemik wabak COVID-19 ini, bagaimana sebenarnya untuk kita mengenang jasa mereka ini secara yang berhemah lah orang katakan. Okey, baik. Bila sebut tentang frontliners ni kan, lagi-lagi ditanya pada saya pula, Dai Adam, orang sebut Dai Adam. Jadi mesti orang nak tahu dari sudut Islam tu sendiri, ada tak apa-apa penghargaan untuk frontliners, ataupun ada tak apa-apa yang dikatakan tentang frontliners dalam Islam. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebut tentang ribat. Tapi apa tu ribat? Tahu? Irin, Hanif? Belum tahu lagi. Belum tahu. Inilah yang hari ini kita akan bincang lebih lagi lepas ni. Jadi sebenarnya banyak dalam Islam ni yang sebutkan tentang frontliners yang memberikan macam-macam ganjaran, janjikan macam-macam ganjaran kepada frontliners ini. Cumanya mungkin ramai yang tak tahu, dan hari ini kita akan bincang lebih terperincilah tentang benda ni. Betul. Betul. Dan bagi penonton yang di rumah pula, jika anda mungkin tak ada dekat tuan TV ataupun rasa-rasa mungkin nak tengok semula Sembang Sahur pada
pada hari ini, anda boleh layari Facebook Sembang Sahur TV3 ataupun layari Instagram Sembang Sahur TV3. Boleh terus ikuti perkembangan kami di sana, boleh terus titipkan komen-komen mungkin untuk kita baca dan kita sama-sama memperhalusi tentang apa saja yang akan kita bincangkan. Dan sekarang ini kita ingin mengenang berkenaan dengan jasa satu perjuangan, satu pengorbanan, tak kiralah kecil atau besar. Tapi ramai mungkin Adam boleh menerangkan berkenaan dengan jasa itu. Kadang-kadang kita melihat kepada mereka yang terkorban sahaja. Tapi mereka yang masih berjuang tu Adam, mereka yang masih lagi berdepan ataupun dalam situasi ini dengan COVID-19. Bagaimana untuk kita menghargai mereka? Okey, baik. Ialah yang ni kita boleh bahagikan kepada beberapa perkara. Yang pertama, orang yang mungkin meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19 dan bagaimana pula orang yang berjuang ataupun yang berada frontliners kan, yang menjaga keamanan dan sebagainya. Sebenarnya inilah yang kita katakan tadi tentang ribat. Ribat ni Nabi sebut orang yang mengawal ataupun menjaga keamanan satu hari di jalan, maksudnya satu hari lebih baik daripada dunia dan segala yang di atasnya. Jadinya bukan sahaja orang yang terkena pada COVID-19 ini, tapi orang yang menjaga, yang berjuang, yang jaga jalan, yang nak memastikan semua orang duduk rumah. Ini pun, golongan ini juga sebenarnya diberikan ganjaran yang sangat-sangat banyak sebenarnya. Tapi bagi mereka yang mungkin berada di barisan hadapan ini, macam kalau sekarang ini, adakah mereka macam lebih kurang sama macam pergi berperang? Oh, okey. Bila sebut tentang maksudnya pengorbanan mereka ini, kita sebutkan tentang ialah mungkin orang nak tahu macam mana apabila mereka berada di perbatasan ataupun nak menjaga setiap orang ni dan juga nak mencegah daripada menularnya COVID-19 ni. Sebenarnya isunya orang akan selalu tanya, mereka ni dapat syahid tak? Kan? Jadi sebenarnya bila kita lihat semula, syahid ni ada 5 perkara. Menurut Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ada disebutkan yang syahid ni 5 perkara dan salah satu daripadanya adalah orang yang meninggal disebabkan oleh penyakit kan tahun ni. Jadi mereka ini sebenarnya yang meninggal dunia kerana wabak dan orang yang menjaga ni, dan contoh tiba-tiba kecelakaan tersasul pula kan. Jadi mereka ini juga sebenarnya mendapat syahid akhirat insya-Allah. Pastinya sekarang ni pun kita dah tahu ada beberapa kes yang berlaku akibat kemalangan ketika ahli keselamatan kita menjaga ketenteraman dan juga jalan raya. Jadi mungkin ini membawa kita kepada perkongsian yang seterusnya. Kita ingin bersama dengan salah seorang ahli anggota frontliners kita, iaitu seorang jururawat yang pergi meninggal dunia selepas 17 hari dirawat akibat COVID-19 dan ini adalah Allahyarhamah Nadila Rahmat, berusia 32 tahun, jururawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar Johor, yang meninggal dunia. Dan ketika ini kita akan bersama dengan adiknya, iaitu Nabiha Rahmat yang telah pun berada bersama kita di talian. Assalamualaikum Nabiha. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya. Nabiha, mungkin kita sebagai permulaannya lah melihat kita mengucapkan salam takziah terlebih dahulu di atas pemergian Allahyarhamah kakak, dan mungkin boleh kongsikan seketika kembali detik-detik ketika menerima perkabaran tersebut dan bagaimana keadaan ahli keluarga menerima berita duka tersebut, Nabiha. Sebab benda ni pun masa mula-mula dia pergi kuarantin, dia tak ada result lagi sama ada dia positif ke negatif. Tapi dia dah ada simptom-simptom lah, macam demam, batuk tu. So pada 5 hari bulan tu, dia dah cakap lah dengan family yang dia akan pergi kuarantin lah dekat pusat kuarantin Pago. Lepas tu masa tu kita orang tak ada expect apa-apa pun. Okey, apakah tanda-tanda yang dihadapi ketika itu? Kakak dia demam. Masa last day kerja tu dia demam. Dia ada minta tolong mak buatkan bubur lah. So mak tanya dia demam ke? Dia cakap dia Tapi ketika itu dia masih bertugas ke ataupun cuti sakit atau bagaimana? Masa tu dia baru balik daripada kerja shift pagi. Dia balik tu memang dia dah demam lah. Okey, Nabiha, sebelum kita meneruskan perbincangan ini, mungkin kita nak minta tolong offkan terlebih dahulu mikrofon yang berada di skrin tersebut sebab kita mendengar kembali suara kami di skrin. Oh, kita dah off.
Okey, baik. Mungkin kita boleh teruskan. Nabiha, minta maaflah, mungkin ini sekadar perkongsian dan juga mungkin hikmah buat seluruh rakyat Malaysia. Niat kepada pemergian Allahyarhamah kakak sebagai salah seorang frontliners ketika berdepan dengan wabak pandemik ini. Bagaimana penerimaan keluarga? Adakah sekarang ini masih lagi sukar mempercayai, masih lagi berharap agar segala ini ataupun kakak tidak perlu berdepan selaku antara frontliners atau bagaimana? Mungkin sekadar perkongsian, Nabiha. Memang susah nak terima, tapi kita reda lah. Cuma macam kadang-kadang tu kita rasa macam dia ada lagi. Kiranya macam mak pun cakap, rasa macam akak kau pergi kerja je, cakap macam tu. Bila duduk-duduk ingat, rupanya akak dah tak ada. Diam tak diam dah 2 minggu lah. Adakah apa mungkin perbualan terakhir lah Allahyarham kakak bersama dengan keluarga? Perbualan terakhir dia masa dia dekat ICU. Okey. Masa tu kami dalam kenderaan lah, baru balik pada Saringan. Masa tu dia call mak. Tapi masa tu mak tak dengar dia cakap. Lepas tu mak pas pun dekat saya lah. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, Biha, jaga mak abah baik-baik. Kejap lagi aku akan dimasukkan tiup. Mungkin aku akan ditidurkan. Lepas tu dia terus bagi salam, dia terus letak. Masa tu memang saya tak boleh nak cakap apa-apa. Tak ada nak cakap dengan mak. Sampai rumah pun saya tak cakap dengan mak. Saya diam dulu. Sampai kawan-kawan dia call semua, baru saya cakap dengan mak. Sebab saya tak sampai hati. Ya, dan ketika proses pengebumian tersebut, antara perkara yang dimaklumkan kepada ahli keluarga, bagaimana kalian mengikuti perkembangan tersebut? Masa malam yang dia meninggal tu, memang macam tak percayalah. Memang tak tidur, memang lepas tu fikir macam mana proses pengebumian dia. Kita orang dapat kod daripada forensik, suruh family datang hospital Keluang lah untuk jenazah. Dan kita orang dah berbincang lah. Saya akan bawa mak lah pergi tunjuk jenazah sebab abah dekat sini untuk uruskan dia punya penggalian kubur kan. Tapi kita pada semua subuh sedarkan tu, bahawa pengurusan jenazah seorang yang dijangkiti COVID-19, keluarga tidak dapat hadir semasa proses pengebumian dan sebagainya. Jadi bagaimana keluarga menerima kenyataan ini? Mak saya ni dia tenang. Dia tak adalah meraung. Kalau nak ikutkan saya dengan mak lagi kuat lah. Masa pergi kat forensik tu, alhamdulillah lah kami dapat tengok wajah arwah buat kali terakhir. So, masa tu tak adalah terkilan sangat sebab tak dapat tengok kan. Baik, Nabiha Rahmat, kami di seluruh kru produksi Sembang Sahur dan juga seluruh warga kerja Media Prima mengucapkan salam takziah. Semoga kalian sekeluarga kekal tenang dan tabah dan redha dengan pemergian ini kerana Allahyarhamah kakak adalah seorang hero dan juga wira dalam membantu seluruh rakyat Malaysia. Besar pahalanya, insya-Allah kami doakan di sini. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami. Terima kasih sebab invite saya. Selamat berpuasa. Kami ucapkan juga kepada seluruh kaum keluarga. Sampaikan salam kepada ibu dan bapa ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Adam, ini mungkin boleh membawa kepada satu lagi sudut pandang yang berbeza. Kalau tadi kita menghargai mereka yang telah pergi atau yang sedang berjuang. Bagaimana pula dengan ahli keluarga yang menghadapi ujian sebegini, Adam? Bagaimana keredaan itu dan ganjaran kepada mereka untuk redha dengan pemergian? Apabila sebenarnya bila mana kita diuji dan kita sendiri redha dengan segala ujian, maksudnya kita bersabar. Allah suka orang yang bersabar. Banyak dalam Al-Quran yang sebutkan tentang bagaimana Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan apabila kita diuji dan kita redha dengan segala ujian yang kita dapat, insya-Allah ganjaran pahala untuk kita sebenarnya. Lagi-lagi untuk keluarga yang maksudnya daripada mangsa COVID-19 inilah. Ya, dan semestinya mereka perlu tabah menerima kenyataan itu kan? Ya, betul. Okey, baiklah. Dan Sembang Sahur akan berehat seketika. Tapi sebelum itu kita ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Sahur adalah amalan sunnah dan ia sangat digalakkan agar kita kekal bertenaga sepanjang hari di bulan Ramadan. Namun, kadang-kadang kita rasa malas untuk sediakan juadah bersahur. Sebenarnya banyak menu-menu mudah yang boleh kita sediakan. Jadi nak tahu menu mudah untuk bersahur, adik comel kita
bukan Adam ini, tapi Adam yang Bukan yang ni? dalam VTD nanti. Comel juga ni. Adam dari Buletin Milo nak berkongsi resepi mudah untuk sahur. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Kembali lagi ke Buletin Milo bersama Adam. Pada segmen lepas, Adam cakap tentang bergerak aktif dan penting di sahur. Cakap pasal sahur, kawan Adam ni nak berkongsi dekat kita resepi roti bakar dan telur hancur pelangi. Kalau nak resepi sedap dan mudah, bolehlah tengok video Chef Muluk di Facebook Milo Malaysia. Jangan lupa bersahur dengan kebaikan Milo untuk kekal bertenaga. Selamat berpuasa! Selamat berpuasa. Nampak tak? Selamat Kita ada berpuasa. bersih Adam yang kecil, kita yang tengah-tengah. Kecil juga. Betul. Tapi yang remaja lah. Ya. Sekarang ni kita akan bawa seorang lagi Adam. Seorang lagi Adam. Hari ini hari Adam sedunia mungkin. Betul. Semua nak Adam ni supaya Baguslah Ya. penghulu yang pertama Adam Ya, itu. ya. Bagi kita berteriak seketika kerana selepas ini banyak perkongsian berkenaan dengan jasa dikenang di Sembang Sahur. Jangan ke mana-mana. Ayo kita menonton Sembang Sahur lagi, rancangan terhangat terkini, Sembang Sahur TV3. Rancangan terhangat terkini, Sembang Sahur TV3. Ya, anda masih lagi bersama kami dalam Sembang Sahur. Yap. Meriahkan dengan kehadiran band Ya. Trio Kustika. Ya, dan mereka bersama dengan kita dah 3 malam dah. Jadi nampaknya lebih mesra lah nampak sekarang dah tak payah nak standby sangat dah Adam pun melihat kepada jasa mereka ni macam mana Ya. dalam menghiburkan bagi dalam ni- waktu-waktu sebegini. Betul. Dalam kita tengah sedih, ada penghiburnya. Alhamdulillah. Tengok pun Masya Handsome-handsome Allah. semua, ya. Berseri-seri. Okey, dan sebenarnya kita bukan sahaja live di TV3, tapi anda juga boleh ke Facebook Live Sembang Sahur dan juga Instagram Sembang Sahur TV3 untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dan siapa mungkin apa mungkin topik-topik yang akan dibincangkan mungkin Ya. minggu depan dan juga siapakah host-hostnya. Ya, dan persembahan-persembahan tersebut pun mungkin akan kita bawakan. Dan sekarang ni bercerita mengenai persembahan dan juga perkongsian. Kita nak kongsikan satu lagi perkongsian yang saya kira ini akan menjadi satu perkongsian yang sangat bermanfaat. Ya. Tadi kita dah bawakan mangsa yang terkorban ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Tapi sekarang mungkin ramai yang masih lagi belum mengetahui tentang tata cara Ya. pengubumian. Dan Adam pun tahu kan mungkin ianya adalah satu yang sangat berbeza daripada Ya, pengubumian betul. yang biasa. Sangat berlainan. Ya, dan untuk menyaksikan bagaimana mungkin cara-cara ataupun kaedah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menguruskan jenazah seorang yang dijangkiti COVID-19. Kita bersama dengan Ustaz Zarifi yang berada di unit forensik HKL dan bersama dengan pasukan daripada Jawi juga untuk menunjukkan bagaimana cara-caranya untuk mengendalikan jenazah yang meninggal dunia akibat COVID-19. Saudara, sekarang jam di tangan saya 4.30 pagi. Saya pada pagi ini menerima jemputan daripada pihak Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi untuk kami menguruskan pengurusan jenazah Muslim yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan insya-Allah jadual kami akan dimulakan dengan taklimat yang akan disampaikan oleh pihak HKL dan pihak Jawi. Dan selepas itu kami akan bersahur dan solat subuh bersama-sama dan selepas itu kami akan mulakan proses pengurusan jenazah di sini. Ini seperti mana yang dah semua maklum, Raja Jawi pun dah maklum. Kerana ada satu kematian COVID-19 di ward dan kita akan pastikan, kita sahkan bahawasanya kes ni adalah kes COVID-19. Kita akan pastikan telefon waris, kita akan beritahu dia dengan prosedur sepanjang permulaan diuruskan daripada forensik sampai ke tanah perkuburan. Saya bersama dengan para pegawai Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sedang dalam proses memakai set pakaian khas yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian khususnya ketika hendak mengendalikan jenazah yang telah pun positif atau meninggal dunia akibat COVID-19.
Kita dapat saksikan para penonton bagaimana semangat setia kawan ataupun ukhuwah Islamiah di kalangan petugas ini begitu tinggi sekali kerana membawa misi yang satu untuk menggalas satu tanggungjawab agama, iaitulah untuk menguruskan jenazah seperti yang telah ditentukan oleh agama kita, agama Islam. Pertama sekali, semua petugas telah diberikan makluman dan juga taklimat tentang bagaimana tata cara pengurusan jenazah bagi jenazah yang ditimpa oleh kematian COVID-19 ni. Semua itu telah termaktub dalam garis panduan pengurusan jenazah yang telah dipersetujui oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Ketuan bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak hospital. Proses yang pertama akan ditayamumkan di bahagian muka terlebih dahulu dan kemudian akan ditayamumkan pula di kawasan ataupun sebelah tangan kanan terlebih dahulu dan kemudian di tangan kiri pula. Dan saudara yang dirahmati Allah, dalam garis panduan yang telah diputuskan, tayamum ini dilakukan di atas permukaan luar ataupun permukaan lapisan yang kedua beg mayat. Ada yang panggilan atau makluman yang kami terima, ada yang berlaku pada waktu subuh ataupun beberapa minit nak azan subuh dan kami nak bersiap nak sahur. Jadi semua petugas ini perlu bersedia, perlu responsif terhadap panggilan ini, dan apabila kita terima panggilan kita akan terus bersedia dan bergerak ke hospital Kuala Lumpur lah. Pertama sekali, apabila kita telah mendapat makluman daripada pihak hospital berkenaan adanya keberadaan jenazah COVID-19 ini, maka kita akan meminta kepada penggali kubur untuk menyediakan kubur. Jadi di sini setiap petak berlainan jantinanya. Jadi kita kena memastikan siapakah yang meninggal dan apakah jantinanya dan apakah kewarganegaraannya. Jadi selepas dikenal pasti semua itu, maka saya akan maklumkan kepada penggali kubur untuk menyediakan lubang kubur yang berkenaan. Jadi saya bersama dengan pasukan saya seramai 3 orang penggali kubur yang khas bertugas untuk pengurusan jenazah COVID-19 ini akan memakai suit PPE dengan taklimat dan pemantauan daripada pejabat kesihatan daerah. Jadi selepas kami selesai memakai suit PPE, maka jenazah pun akan tiba bersama dengan waris, dan waris pun akan ada yang memakai suit PPE membantu kami menguruskan pengebumian jenazah. Jadi selepas itu jenazah akan dibawa keluar daripada van jenazah terus ke liang lahat dan akan dipantau oleh pegawai ataupun kaki tangan daripada pejabat kesihatan daerah, dan kami pun akan terus membawa jenazah masuk ke liang lahat dengan bantuan waris juga, dan seterusnya mengebumikan jenazah. Dan selepas siap dikebumikan, tiada talqin, hanya bacaan doa sahaja, kerana kami dinasihatkan untuk merengkaskan tempoh ataupun proses pengebumian tersebut. Kita telah pun melatih pasukan-pasukan kita di mana dalam konteks pengurusan jenazah ini, sehingga semalam kita telah pun menguruskan 37 jenazah yang dikaitkan dengan COVID-19. Dalam konteks pengurusan ini, ia mestilah mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga garis panduan pengurusan jenazah COVID yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
inilah kali pertama saya dapat melihat kaedah ataupun tata cara menguruskan jenazah akibat yang dijangkiti COVID-19. Sangat-sangat detail. Syabas diucapkan kepada Ustaz Zarifi dan juga tim penerbitan Sembang Sahur untuk lukisan cukup-cukup berguna informasi itu. Dan saya difahamkan Ustaz Zarifi bukan yang slot ini saja, sebenarnya setiap hari Khamis kan? Setiap hari Khamis bersama Ustaz Zarifi akan turun padang seperti minggu lepas dia telah mengikuti proses sanitasi awam dan sebagainya. Sangat menarik. Sangat menarik. Dan bila kita lihat pula dengan PPE semua panas tu berlapis-lapis, saya pun tak sanggup. Kan? Okey. Tapi jika sekarang ni saya bersama dengan Dai Adam, rakan kami Hanif Miswan juga bersama dengan seorang Adam. Betul juga. Dan kalau tadi kita dah beritahu dah, ada Adam kecil, ada Adam remaja, ni Adam yang dewasa. Kita perkenalkan terlebih dahulu yang terjadi bersama kita, seorang pelakon Adam Syaz, juga antara barisan hadapan ketika berhadapan dengan wabak COVID-19 ini. Mungkin kita boleh mulakan, mungkin ramai yang dah tahulah kan tentang pelibatan Adam Syaz sendiri antara muka hadapan, barisan hadapan. Tapi nak diceritakan antara pengalaman bagaimana permulaannya Adam Syaz terpanggil untuk bersama-sama dengan barisan hadapan ni. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Sembang Sahur sebab sudi menjemput saya. Okey, saya dapat panggilan untuk bertugas pada 17 hari bulan. 17 hari bulan, dan sewaktu tu saya berada di kampung, dan bila saya menerima surat, saya cakap okeylah untuk bertugas kan. So saya kata tak apalah, saya bertugas, so saya hantar anak kat kampung dan saya terus ke Kuala Lumpur dan terus mulakan bertugas, dan sehingga ke hari ini saya tak balik rumah. Belum lagi? Belum lagi. Wow, dan difahamkan ada juga antara tempoh yang terpaksa berkuarantin. Ya, saya. Kerana ada close contact dengan mereka yang positif. Saya dikuarantinkan selama 18 hari. 18 hari? Orang lain semua 14. Betul? Saya special 18 hari. Kenapa 18 hari? Result lambat keluar. Okey, bukan sebab kondisi tak ada. Lain alhamdulillah sihat. Sihat. Apa mungkin antara tugasan yang telah dilakukan dalam tempoh yang bertugas ini? Okey, masa minggu pertama dulu kami diberi penugasan, saya bahagian logistik untuk menghantar bekalan bantuan makanan kepada semua petugas-petugas terutamanya APM, dan juga ada juga agensi lain yang terlibat macam PDRM, tentera dan juga KKM yang kami. Lepas tu bila masuk minggu kedua sudah mula ada QS quarantine station diwujudkan, dan kami diberi tugas untuk menyediakan kelengkapan awal, contoh bekalan minuman apa semua. Dan sehinggalah ke hari ini kami masih lagi bertugas, dan sekarang ni kami lebih tertumpu pada, contoh base saya di Putrajaya. So jadi kami tertumpu pada kawasan Putrajaya, dan ada juga di sekitar beberapa tempat di sekitar Kuala Lumpur. Wow, sangat meluas juga antara tugas-tugas. Adam ni Adam besar, Adam kecil. Ya. Nah, ada soalan juga ni sebenarnya daripada Adam kecil, Adam remaja lah tadi. Adam remaja kepada Adam hero kita. Jadi macam mana penerimaan keluarga waktu mula-mula dapat tahu yang Adam akan terlibat dengan APM? Sebab ahli keluarga saya sebenarnya tak ada masalah, because of kebanyakan ahli keluarga saya semuanya badan beruniform. Termasuk arwah ayah saya bomber, atuk saya tentera, pakcik-pakcik saya ada yang polis, macam-macam. Semua ada. Jadi bila saya dapat panggilan tu, mak saya pun kata macam, okeylah, hati-hati. Macam tu je ya? Dia kata hati-hati. Sebab dulu macam mana dia merelakan arwah bapa saya pergi bertugas, macam itulah dia merelakan saya pergi juga. Sebab saya kata, saya buat ini bukanlah kita, dia ibarat macam sesuatu yang kita perlu laksanakan tugas kita terhadap masyarakat dan juga negara. Saya fikir macam tu. Baik, ini baru sembang permulaan lah. Kita nak berhenti seketika, kerana selepas ini mungkin akan kita bawakan lagi lebih detail dan antara cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui oleh Adam Syaz dan juga rakan-rakannya di APM, Angkatan Pertahanan Awam. Dan kita akan teruskan perbincangan bersama dengan Adam Syaz, Irin, Adam remaja dan Adam di Sembang Sahur. Jangan ke mana.
Ya, masih lagi bersama kami dalam Sembang Sahur. Dan jika anda yang sedang menonton, ingin menonton Facebook, mungkin dari Facebook, mungkin boleh layari Facebook apa tu? Facebook Sembang Sahur TV3. Bukan kat TV3 je, tapi kat Facebook pun boleh tengok live, insya-Allah. Ya, dan juga untuk perkembangan terkini daripada Sembang Sahur juga boleh layari Instagram Sembang Sahur TV3. Dan kita sebenarnya masih lagi bersama dengan Adam, bukan Dai Adam sahaja, tetapi seorang lagi Adam, iaitu Adam Syaz yang bersama dengan Hanif di sebelah sana. Ya, betul. Okey, kita tadi sempatlah beberapa kejap dengan Adam Syaz. Ada satu pengalaman yang menarik ketika di kuarantin. Dan ini mungkin boleh juga dikongsikan sebab anda antara yang lama 18 hari kan? Dan dipahamkan separuh daripada skot anda terpaksa juga di kuarantin. Betul. Puncanya siapa? Awak lah tu? Ke yang lain-lain? Tak, sebenarnya kami dikuarantinkan ni ibarat macam tak sengaja. Okey. Disebabkan kami berada tempat orang ada positif. So pada tarikh tersebut, masa tersebut, siapa yang ada di kawasan itu semua perlu saringan, perlu jalani saringan, dan selepas saringan mesti kena kuarantin. Okey. So jadi saya hantar bekalan bersama dengan rakan-rakan saya dan hampir seluruh pasukan saya pergi ke situ. Jadi semua habislah. Jadi macam mana perasaan awak, sebab awak yang biasa memerlukan bantuan. Betul. Ketika di kuarantin awak pula yang terpaksa dijaga. Ini macam mana? Itulah sebab saya sangat-sangat rasa bersalah sebab kawan-kawan saya terpaksa hantar pula kat saya lepas diorang dah bergerak, sebab saya tahu kesukaran diorang bergerak dalam tempoh dengan kenderaan kita tak cukup, kaki tangan kita tak cukup. And then lepas tu bila saya dikuarantinkan, maknanya diorang perlu satu lagi lokasi yang perlu diorang hantar. Jadi saya rasa macam kadang-kadang saya nak cakap tak perlulah hantar hari ni, jangan hantar. Tapi ya, semangat kawan-kawan kan tu lah. Sebab saya respect, saya salute dekat kawan-kawan saya sebab sebahagian besar pasukan saya adalah ahli sukarelawan. Yang kami tidak dibayar gaji dan kami tidak ada apa-apa, dan sekiranya terjadi apa-apa pada kami, ibarat risiko kami tanggung sendiri. Wow. Dan sehingga kini masih lagi bertugas kan? Dalam tempoh kuarantin tu kan sebenarnya mungkin ada juga takut risau mungkin apakah mungkin keputusan pada ujian saringan tu dan sebagainya. Bagaimana ada menghadapi itu? Okey, waktu selepas lakukan saringan, apa yang dipesan pada saya, dia kata sekiranya tak ada apa-apa, dia takkan call. Tapi besok pagi dia dah call. Dia minta nombor IC betul tak? Dia dah call. Dia tanya semua nama apa semua. Lepas tu dia kata, tapi yang masalah dia cakap dengan saya, dia minta maaf. Saya dah macam, alamak, kenapa minta maaf? Dia kata, minta maaf. Selepas ni kami akan call awak hari-hari. Okey, dah nervous lah. Macam, okey. So dia kata, okey, putusan belum dapat lagi. Tunggu. Sampailah satu masa, kita ibarat sebab ini, walaupun benda ni, kita tak tahu lagi kesihatan kita macam mana. Betul. Tapi dia melibatkan nyawa. Dan saya masa tu terfikir, yang paling utama saya fikir anak saya. Sebab saya daripada hari pertama sampai sekarang saya tak jumpa dah. So saya fikir anak. Lepas tu saya fikir mak. Because saya tak nak nanti mak cakap, ni kau lah ni nak pergi sangat. Jadi saya cakap, saya tak ada apa-apa. Tapi memang betul tak ada apa-apa. Tapi saya tak nak orang tua risau lain kan. Jadi saya terpaksa untuk nampak kuat. Untuk orang lain nampak saya pun, okey, dia okey. Kena macam tu, kena berpura-pura lah. Betul. Yalah, ini untuk memastikan keadaan baik. Jasa sebegini pun antara yang perlu kita hargai juga. Betul. Adam remaja, jasa sebegini sebab kadang-kadang ramai yang nak keluar secara sukarela untuk membantu sebab tak senang duduk rumah lah bila berada dalam keadaan begini. Macam mana kita nak tafsirkan jasa mereka ni, Adam? Ya, jadi sebenarnya insan-insan seperti Abang Syaz ni lah kan. Abang Syaz pula, Abang Adam Syaz. Pelik cakap Adam dengan Adam. Itulah, bila sebut nama sendiri dia jadi macam lain sikit. Okey, tapi sebelum daripada tu sebenarnya saya geram sebab masih ramai lagi kat luar sana yang masih lagi aqdau tulu. Fahamkah apa tu aqdau tulu? Tengok keluar sudah sahabat saya. Aqdau tulu tu maksudnya keras kepala. Ya, degil bah. Jadi bila sebut yang ni maksudnya bila melakukan sesuatu yang kita sebenarnya tak diwajibkan pun untuk terlibat kan, sukarela. Ya Allah, yang ini saya cakap memang pahala yang sangat besar untuk macam yang Abang Syaz ni dan juga rakan-rakannya lah. Sebab apa kita ada dengar hadis tentang kita mengeluarkan halangan di jalanan pun kan boleh dapat pahala. Maksudnya kita akan dapat pahala. Apatah lagi sesuatu yang besar macam ni. Jadi masya-Allah saya memang salute pada Abang Adam Syaz ni. Masya-Allah. Melihat pada keadaan ini, Adam Syaz sebab sekarang ramai sekali yang memuji bantuan-bantuan terutamanya antara pada golongan-golongan yang berada di muka hadapan ni. Adakah ini sesuatu yang disenangi kepada kalian yang masih lagi berjuang sebab kalian nampak keadaan di luar dan kita macam terima kasih banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak. Atau kalian punya penerimaan tu macam mana? Okey, macam sejujurnya saya sendiri sebenarnya saya orang tak tahu pun saya bertugas. Asalnya orang tak tahu tapi saya diviralkan. Ada satu ketika saya diviralkan dan sampai akhirnya semua orang tahu. Dan memang saya
tiap-tiap harilah orang wish kita, tahniah lah, itulah bagi ucapan yang baik-baik. Tapi saya tak merasakan itu sebagai satu untuk saya menerima pujian tu. Saya rasa saya tak layak pun nak terima pujian tu. Saya anggap apa yang saya lakukan hari ini adalah untuk cara saya membalas balik sokongan masyarakat terhadap kerjaya seni saya. Jadi inilah balasannya, saya pulangkan balik. Wow. And then macam bila kita sebut pasal volunteer, ramai sangat, dan lebih-lebih lagi rakyat Malaysia ni kita tahu sangat-sangat pemurah dan diorang suka buat kerja-kerja amal. Yeah. Cuma satu yang saya risaukan sebab apa yang terjadi pada diri saya dikuarantinkan. Kami ni dilatih. Setiap hari selepas habis tugasan kami akan clearkan badan, baju semua kami terus basuh, rendam apa semua. Dan itu ada SOP-nya sendiri. SOP-nya sendiri. Tapi di mana yang mereka yang volunteer di luar sana, adakah mereka melakukan perkara yang sama? Itu yang kami risau. Sebenarnya saya kena pun tanpa saya sengaja. So jadi apatah lagi diorang yang jumpa orang ramai, balik ke rumah, peluk cium anak, dan kita tak tahu. Kan? Jadi sebenarnya dalam keadaan sekarang ni tak digalakkan untuk keluar, dan sekiranya ingin menyalurkan bantuan, saya rasa lebih baik untuk disalurkan pada tempat-tempat yang sepatutnya supaya mereka senang nak agihkan. Lagi satu, bukanlah kita, inilah bukan masanya untuk kita buat baik tu bagus, tapi saya rasa ini kurang sesuai sebab kita berperang dengan benda yang kita tidak nampak. Betul. Yang kita tidak nampak, yang sekiranya kena pada kita akan memudaratkan seluruh ahli keluarga. Ya. Dan sebenarnya mengikut arahan dan juga perintah itu juga adalah satu jasa yang perlu dikenang juga. Adam, mungkin ini antara perkongsian yang menarik juga, yang baik daripada Adam, dan mungkin boleh mengambil kesempatan ini sedikitlah Adam, antara yang paling dirindui tadi kata anak dan maknya. Kalau anak tu cerita pasal anak saya memang tak sedikit mungkin boleh bagi ucapan kepada anak yang menonton pada malam ni secara langsung. Anak sedang menonton sekarang, ibu sedang menonton. Sebab mak-mak pun fahamlah kan. Sebab dia selalu, kalau saya video call, dia selalu cakap dengan saya, dia kata, bila nak habis Daddy? Bila nak habis? You still fight? Yes, I'm still fight with coronavirus. So saya cakap dengan dia, tak apa, tunggu, insya-Allah kalau dah habis saya akan ambil dia. Sebab saya sangat rapatlah dengan anak. Sebab hari terakhir saya jumpa dia waktu sebelum PKP. Lepas tu saya pergi hantar. Sebab saya cakap dengan dia tanya kenapa Daddy nak pergi. Sebab dia selalu panggil saya polis. Bila saya pakai uniform, panggil saya polis. Dia kata kenapa Daddy nak pergi kerja polis. Sebab Daddy nak kena fight dengan COVID-19. Lepas tu dia kata okey. Dan alhamdulillah lah, dia sangat memahamilah keadaan saya. Dia memahami dan apa yang saya buat, dia tak ada macam, dia faham. Dia selalu tanya, dah habis ke belum? Dan semoga insya-Allah suatu hari nanti kalau sekiranya dia meningkat dewasa, apa yang saya lakukan hari ini menjadi teladan yang baik untuk dia berkhidmat balik kepada masyarakat. Baik. Itulah antara jasa seorang bapa yang diinginkan kepada legasi anak. Ini satu pengorbanan yang Adam perlu lalui juga ya untuk melawan COVID-19. InsyaAllah. Adam Syah, terima kasih banyak atas perkongsian ini. Selamat bertugas kepada anda dan juga rakan-rakan. Kalau nak tahu, ramai sekali rakan-rakannya yang datang juga di studio pada pagi ini. Dan kita nak melihatkan pada satu lagi perkongsian ini berkenaan dengan satu resipi yang barulah. Dalam segmen Jom Masak kali ini bersama dengan Chef Zam akan menunjukkan cara-cara untuk membuat burnt cheesecake. Saksikan. Kembali kita dalam rancangan Sembang Sahur di dalam segmen Jom Masak. Bersama saya ni Chef Zam. Saya nak kongsi dengan anda satu resipi cheesecake. Yang cakap cheesecake ni tak perlu risau duduk lama dalam oven. Sebab memang kita nak dia duduk lama, iaitu resipi burnt cheesecake. Jadi apa kata kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan. Cream cheese lebih kurang dalam 500 gram cream cheese. Dan kita menggunakan icing sugar. Kat sini kita menggunakan juga 4 biji telur besar. Kita menggunakan krim masakan. Krim masakan sebanyak 250 ml. Corn flour sedikit, lebih kurang dalam 1 tablespoon corn flour. Kemudian kita menggunakan sedikit lemon zest. First, kita masukkan cream cheese ke dalam mixing bowl. Dan kita masukkan sekali kita punya icing sugar. Okay, bila kita pukul cream cheese ni, kita tak perlu pukul terlalu lama sebab kita apa tadi? Kita gunakan icing sugar. So kita pukul dia lebih kurang dalam 5 minit sampai cream cheese dan juga icing sugar itu betul-betul smooth. Kemudian kita akan masukkan kita punya telur satu persatu. Tips bila buat kek ni lah bila kita pukul, kita tak boleh mengharapkan kepada kita punya mixer. So kita kena kita punya spatula untuk kita kaup bahagian bawah supaya bahagian bawah tu rata sekali lah. Okey, kita biarkan dia sebentar. Sementara itu kita pecahkan telur ke dalam bowl yang berbeza. Ini saya menggunakan lebih kurang dalam 4 biji telur besar.
sekarang kita masukkan telur satu persatu. Kalau boleh jangan masukkan sekaligus semua sebab nanti dia akan lambat untuk dia nak sebati. So masukkan satu persatu. Dan kita akan masukkan kita punya krim masakan separuh dahulu. Dan kita jalankan mixer sekejap. Dan kita masukkan baki yang selebihnya. Kita cuma masukkan kita punya cornflour lebih kurang dalam 1 sudu besar. So cornflour. Lepas ni saya gunakan lebih kurang dalam separuh biji lemon. Kita ambilkan dia punya jus sahaja. Jus lemon. Masukkan. Dan kita ambil sedikit kulit lemon lah. Bila kita ambil kulit lemon, bila kita parut tu jangan parut sampai yang putih sebab yang putih tu akan ada rasa pahit. So kalau boleh ambil yang bahagian kuning saja. Kemudian seperti yang tadi just kacau. Kaut di bahagian bawah supaya dia tidak berketul. So ini adunan yang telah pun siap. So kita akan tuangkan ke dalam kita punya loyang. Adunan. Maksimum kita boleh isi adalah lebih kurang dalam 3/4 loyang. So kalau dah sampai maksimum 3/4 tu, baki tu anda boleh buat dalam loyang berbeza lah. Kita panaskan oven tadi pada suhu 160 darjah Celsius. Kita akan bakar lebih kurang dalam 55 minit sehingga 1 jam suhu. So sekarang ni kita masukkan ke dalam oven yang telah kita panaskan. Okay, once nanti kita punya cheesecake ni dah masak, kita kena rehatkan dia lebih kurang dalam semalaman di dalam peti ais sebab kita tak boleh makan sewaktu panas sebab dia akan jadi lembik. So kita memang lepas bakar, kita akan restkan dia selama 1 hari di dalam peti ais dan sekejap lagi kita lihat hasil yang telah pun saya sediakan untuk anda di rumah. Inilah hasil cheesecake yang telah kita bakar tadi dan kita sejukkan secara semalaman di dalam peti ais. So ini adalah hasil dia. So permukaan dia slightly gelap, kalau boleh kita tengok gelap dan dia sedikit merekah. Itulah orang cakap kelebihan cheesecake ni. Orang cakap tak perlu risau duduk lama-lama dalam oven. Orang cakap kalau tertidur sejam tu rasanya boleh lagi lah. So kalau untuk penyuri dia biasanya kita akan gunakan sedikit snow powder. Snow powder ni kita pakai gula icing. Kita taburkan di bahagian atas. Alright, kemudian kita letakkan strawberry. Kalau kat sini saya gunakan blueberry untuk kita sebagai kita punya hiasan lah. So ini adalah resepi kita hari ini, resepi burnt cheesecake yang sangat mudah yang boleh anda lakukan di rumah untuk makan ketika berbuka puasa nanti. Ayo kita menonton Sembang Sahur lagi, rancangan terhangat terkini, Sembang Sahur TV3. Masih bertemankan kami di Sembang Sahur. Tengah buat apa tu? Tengah moreh ke? Kan dah nak pukul 12 ni, malam ke-15 Ramadan. Dan pastinya kita dah nak separuh masa pertama dah boleh kata macam tu kalau main bola. Tapi apa pun tapi apa pun kita dah membincang mengenai topik hari ini, jasa dikenang, dan semestinya kita yang anda sebenarnya yang berada di rumah pun memainkan peranan walaupun sekarang ini dalam tempoh PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, tapi tidak bermaksud anda boleh selalu keluar sewenang-wenang inilah kan. Duduk di rumah pun ada peranan masing-masing. Macam mana kita nak kaitkan dengan jasa kita masyarakat untuk duduk di rumah supaya kita ni membantu mereka yang menjaga keselamatan kita? Ya, betul. Sebenarnya kita pun boleh jadi hero kan. Hanya buat apa? Duduk kat rumah je sebenarnya. Sebab apa? Bila sebut duduk kat rumah, kita sebenarnya dapat pahala juga. Yang mana
kenapa kita dapat pahala? Sebab kita ikut kata pemimpin kita. Bila mana pemimpin kata duduk kat rumah, bukan saja-saja nak suruh kita duduk rumah berkurung, tak buat apa kan? Sebabnya nak jaga kemaslahatan. Jadi bila kita ikut kata pemimpin, insya-Allah kita pun dapat pahala free macam tu je sebenarnya. Duduk kat rumah, kita permudahkan urusan orang lain, urusan kita pun mudah settle. Permudah ke urusan orang lain. Tapi macam setengah-setengah orang ni mungkin berfikir macam, alah dah lama sangat duduk kat rumah ni, tak tahan lah nak kena keluar juga ni. Tapi mungkin tips yang boleh diberikan oleh Datuk Adam sendiri bagi mereka untuk memanfaatkan masa yang ada di rumah itu? Lagi-lagi sekarang ni bulan Ramadan, sebenarnya sangat banyak benda kita boleh buat. Kita boleh, kalau macam saya kan, saya ada satu ni, goal. Goal apa? Jolan raya. Six-pack raya. Contoh. Awak dah okey dah ni. Tapi memang ada benda tu sebenarnya. Maksudnya untuk kita setkan ada benda kita nak buat waktu bulan Ramadan ini. Selain daripada yang lain lah. Maksudnya tadarus, nak khatam Quran ke, solat sunat berbanyak. Banyak benda lagi sebenarnya yang kita boleh buat untuk memenuhi masa-masa yang terluang dalam musim PKPB ni. Dan itu pun jasa juga kan. Jasa kepada badan kita, jasa kepada masyarakat. Dan kita pun kalau boleh dah berada di hujung siaran. Dan banyak sekali yang telah pun kita bincangkan, banyak sekali pengalaman telah pun dikongsikan. Sama ada daripada ahli keluarga, mereka yang terkorban ketika berperang dengan COVID-19 ini, dan juga yang menjadi frontliners, Adam Syah tadi. Adam versi yang lebih dewasa lah daripada Adam macam kita ni. Mungkin secara kesimpulannya, penutupnya kepada mereka yang sedang berjuang, masih lagi berjuang, yang masih lagi sedang meredai segala pemikiran ini, jasa-jasa yang dikenang ini, Adam. Okey, baik. Jadi untuk semua yang berjuang, semua orang yang berjuang di luar sana, teruskan berjuang, dan insya-Allah ganjaran yang sangat banyak untuk anda semua dan untuk kita semua. Dalam kita menghargai, mengingati jasa-jasa mereka ini, kita kena tahu juga dan kena bersyukur. Sebab apa? Kita sebenarnya sedang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi juga sebenarnya frontliner ketika perang zaman mereka, dan juga membantu frontliner, yang mana bila perang Khandaq tu Nabi tolong sekali menggali parit tu. Satu kesimpulan yang cukup padat daripada Datuk Adam, dan kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana bersama dengan Sembang Sahur selama sejam bersiaran pada hari ini bersama dengan ketiga-tiga kami. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Teruskan terjajian anda untuk Sembang Sahur Selasa, Rabu dan Khamis 11 malam hanya di TV3. Untuk itu kita teruskan dengan persembahan penutup daripada Trio Kustika. Bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian, sadarkah waktu yang berjalan dalam kehampaan, berdiam depan terbatan, semua dalam keraguan. Aku dan semua yang terluka kerana kita. Aku kan menghilang dalam pekan malam, lepas ku